今天我要讲的是，大卫犯奸淫以后，他的孩子一定要死。 Hari ini yang akan saya sampaikan adalah setelah Daud berdosa, maka anak yang dilahirkan itu pasti harus mati. 今天我们要读的圣经在撒母耳记下第12章。 Yang kita akan bacakan firman Tuhan adalah 2 Samuel pasal 12. 请虎信弟兄用中文先给我们读第15节到23节。 Kita akan membaca dari ayat 15 sampai 23. 请你用中文读。撒母耳记下第12章。 2 Samuel pasal 12. 第15节开始什么？ 第15节到23节。 耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病，所以大卫为这孩子恳求上帝，而且禁食进入内室，终夜躺在地上。他家中的老臣来到他旁边，要把他从地上扶起来，他却不肯起来。他也不同他们吃饭。到第7日，孩子死了。 大卫的臣仆不敢告诉他孩子死了，因他们说孩子还活着的时候，我们劝他，他尚且不肯听我们的话。若告诉他孩子死了，岂不更加忧伤吗？大卫见臣仆彼此低声说话，就知道孩子死了，问臣仆说：“孩子死了吗？”他们说：“死了。” 大卫就从地上起来，沐浴、抹膏，换了衣裳，进耶和华的殿敬拜，然后回宫吩咐人摆饭，他便吃了。臣仆问他说：“你所行的是什么意思呢？孩子活着的时候，你禁食哭泣；孩子死了，你倒起来吃饭。”大卫说：“孩子还活着。” 我禁食哭泣，因为我想，或者耶和华怜惜我，使孩子不死，也未可知。孩子死了，我何必禁食？我岂能使他反悔呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。我们就读到这个地方。 Sampai di sini 这段圣经告诉我们，拿单奉上帝的命令去 对大卫做责备以后， bagian firman Tuhan ini mengatakan setelah Nabi Nathan diperintahkan oleh Tuhan dan memberikan teguran kepada Daud, 他就回去了。 dia pun pulang. 那留下一个犯了罪的大卫，要面对神跟他应当处理的事情。 Maka sisa adalah seorang Daud yang setelah melakukan perbuatan dosa dan harus menanti hukuman daripada Tuhan. 我们要记得，大卫是上帝心中最喜爱的一个人。 Haruslah kita ingat bahwa Daud adalah seseorang yang paling disenangi atau diperkenan oleh 全 Tuhan. 本圣经只有一个人，上帝说是合他心意的。 Di seluruh Alkitab hanya satu orang kepadanya Tuhan mengatakan dialah yang berkenan kepada dia 我们 Tuhan. 人生的经验中间， Di tengah pengalaman hidup kita, 我们的家人、我们的朋友、我们四周围其他的同伴， anggota keluarga kita, teman-teman kita, ataukah orang-orang yang ada di sekitar kita 能够真正合我们心意的人很少。 yang sungguh-sungguh bisa berkenan kepada hati kita itu sangat sedikit. 当我们结婚的时候， Pada waktu kita menikah, 我们以为我们要选的妻子一定是最合我们心意的。 kita mengira bahwa istri yang kita pilih pastilah yang sangat berkenan di dalam hati kita. 但是经过长久生活以后， Tetapi setelah kita hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang, 知道就是丈夫或者妻子也不容易成为我们心中最合意的人。 maka kita pun akan menyadari baik itu suami ataupun istri itu sulit sekali untuk menjadi orang yang berkenan di dalam hati kita. 上帝在地上造了千万的人， Maka Allah telah menciptakan begitu banyak puluhan ratusan juta manusia dalam 有哪 dunia. 一个人上帝说他是合我心意的人呢？ Ada siapakah yang kepadanya Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berkenan kepadaku? 摩西没有得到这样的称赞， Musa tidak mendapatkan pujian seperti ini. 以赛亚
没有得到这样的称赞， Yesaya tidak mendapatkan pujian ini. 在新约里面也没有听过这一句话， Di dalam perjanjian baru kita juga tidak mendengarkan kalimat 在 seperti 旧 ini. 约里面只有大卫，上帝说他是合我心意的人， Di dalam perjanjian lama hanya Daudlah yang Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berkenan kepadaku. 何等艰难所得到的称赞。 Hal ini merupakan satu pujian yang amat sulit didapatkan. 可以说呢，大卫是上帝最喜欢的人。 Yang boleh dikatakan juga dengan kalimat yang lain, Daud adalah orang yang paling disenangi oleh 上 Tuhan. 帝最喜欢的人，就一定是完全的人吗？ Orang yang disenangi oleh Tuhan, apakah itu pasti adalah orang yang sempurna? 事实证明不是的。 Fakta membuktikan bukan. 大卫虽然是最合神心意的， Meskipun Daud adalah orang yang paling berkenan kepada 大卫 Tuhan, 照样是一个有罪的人， tetapi sama halnya Daud tetap adalah seorang yang 照样 berdosa. 不是一个完全的人。 Daud tetaplah bukan seorang yang sempurna. 所以在某一些阶段中间，他人性的毛病就显露出来。 Maka dalam saat-saat tertentu, kemasalah daripada hidup dia sebagai seorang manusia itu pun timbul. 大卫一生很多事情讨上帝的喜悦， Di dalam seumur hidup Daud, dalam banyak hal dia berkenan kepada Tuhan. 但有一件事，上帝非常不喜悦他。 Tetapi ada satu hal di mana dia melakukannya Tuhan sangat tidak 为什么 berkenan. 呢？ Mengapa demikian? 随从肉体的情欲，他选了88做他新的妻子。 Karena dia mengikuti pilihan dari nafsu birahinya, dia memilih Batseba menjadi istrinya. 这件事情，上帝给人有自由， Dalam hal ini Allah memberikan kebebasan kepada manusia. 但是人的自由常常是人的自杀。 Tetapi kebebasan manusia sering kali merupakan bunuh dirinya manusia itu. 自由是人蒙上帝最尊重的一个记号。 Kebebasan itu merupakan satu tanda di mana manusia sangat dihormati oleh Tuhan. 人为什么是尊贵的呢？ Mengapa manusia itu terhormat? 人不是机器， Karena manusia itu bukanlah mesin, 人不是电脑。 manusia itu bukan komputer. 上帝尊重人权， Allah menghormati hak asasi 上 manusia. 帝尊重人的自由， Allah menghormati kebebasan manusia. 上帝尊重社会中的民主。 Allah menghormati demokrasi di dalam 但是 kemasyarakatan. 这一位上帝不是没有公义的上帝， Tetapi Allah ini bukanlah Allah yang tidak berkeadilan. 这位上帝不是没有法治的上帝。 Allah ini bukanlah Allah yang tidak berketetapan. 我们现在的政治学，我们提到4件事情： Di dalam hal politik sekarang ini kita membicarakan ada 4 hal, 民主、 yaitu demokrasi, 自由、 kebebasan, 人权， dan hak asasi. 这一样叫做法治。 Yang terakhir adalah tentang hukum. 这前面的3样什么呢？ Ketiga hal yang di depannya itu apakah itu? 人的尊贵， Yaitu kehormatan dari 人 manusia. 之所以是人， Manusia itu adalah manusia. 人不是动物。 Manusia itu bukanlah binatang. 动物跟人最不同的地方在哪里呢 Di？ manakah perbedaan yang terbesar antara manusia dengan 我们 binatang? 用英文来说 Kalau dengan bahasa Inggris,，animal have been computerized， bahwa binatang itu telah dikomputerisasikan. 每一个动物都已经被电脑化了， Maka setiap binatang itu telah terkomputerisasikan. 整个的生命 Dan di dalam seluruh hidup itu, 不是用自由去处理， dia bukan menyelesaikannya dengan kebebasan, 而是在电脑系统的下面， tetapi dalam sistem komputernya, mereka itu pasif. 所以没有一个动物是完全主动的。 Maka tidak ada binatang apapun yang mempunyai inisiatif 所以 sendiri. 人跟动物完全不一样， Maka manusia itu sama sekali berbeda dengan 因为 binatang. 人的这个主动性， Karena sifat inisiatif dari manusia 这 ini, 才成为人尊贵的所在。 inilah baru merupakan menjadikan manusia itu adalah aktif. 我们尊贵的 Manusia itu menjadi terhormat. manusia adalah hormat karena dia mempunyai sifat inisiatif，这个是动物完全没有的。 Ini yang sama sekali tidak dimiliki oleh binatang. 我曾经在美国、在澳洲10多个城市举办一个布道会，题目就是“人的尊严、人的堕落与人的救赎”。 Saya pernah di Amerika dan di Australia di belasan kota. Saya mengadakan KKR dengan satu tema yaitu kehormatan manusia dan kejatuhan manusia serta penebusan kepada manusia. 几乎很少牧师用这个题目开布道会， Hampir jarang sekali pendeta manapun yang mengadakan KKR dengan tema ini. 但是这些布道会
吸引了最高知的分子来参加。 Tetapi dalam KKR ini justru telah menarik kaum intelektual yang tertinggi untuk ikut. 为什么要从尊严谈起呢？ Mengapa harus dimulai membicarakan tentang kehormatan 人 manusia? 是按照上帝的形象样式造的， Karena manusia diciptakan seturut dengan teladan Allah. 人不是简单的一个生命， Manusia bukan hanya satu hidup yang 人是 sederhana, 神形象的活物， tetapi manusia adalah makhluk hidup yang memiliki teladan Allah. 非常尊贵的。 Maka manusia itu sangat amat terhormat. 尊贵，所以人的堕落是非常可怕的。 Maka karena terhormat, maka kejatuhan manusia itu pun sangat mengerikan. 人堕落的时候， Pada waktu manusia itu jatuh, 他是用他的主权放弃他的尊贵， mereka dengan kedaulatan mereka sendiri melepaskan kehormatan mereka. 他是用他的主动性离开他的地位。 Dengan sifat inisiatif mereka, mereka meninggalkan posisi mereka yang semula. 当很多基督徒看待罪恶的时候，都是从行为、从伦理这方面去看人的堕落。 Maka ketika orang-orang Kristen melihat tentang dosa ini, mereka melihat daripada tindak laku yang mereka lakukan untuk melihat kejatuhan mereka. Melihat kejatuhan dari etika, dari kelakuan, 但是圣经不是这样， Tetapi tidak demikian pandangan dari Alkitab. 甚至告诉我们的罪恶要从另外一个角度来看。 Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita harus memandang dosa itu dari sudut yang 那 lain. 个角度是什么呢？ Apakah sudut pandang itu? 位分的转移。 Yaitu perpindahan daripada status kita. 当一个人离开他伟人的地位的时候， Ketika 这个叫做堕落。 ketika seseorang itu jauh daripada posisi dia yang semula, itu yang disebut sebagai kejatuhan. geser Geser. Ya. dari status yang ditetapkan. 人的位分是上帝定的， Status manusia itu ditetapkan oleh Tuhan. 只有当你站在你应该有的位分的时候， Hanya ketika 你不是堕落者。 saudara berdiri pada posisi yang semestinya engkau ada itu, maka engkau bukan orang yang jatuh. 当你还没有犯罪以前， Sebelum engkau melakukan perbuatan dosa, 已经转移了，离开了你原来的位分， tetapi engkau sudah geser daripada posisi engkau yang semula itu, 这个叫做堕落。 itu yang disebut sebagai kejatuhan. 我们听“堕落”这两个字的时候， Ketika kita mendengarkan kata kejatuhan 我 ini, 的观念就是从上面到下面来。 konsep kita adalah jatuh dari atas ke bawah. 一个人堕落的时候， Pada waktu seseorang jatuh, 他过了一个比原来的地位更低的生活。 dia melalui hidup yang lebih rendah daripada 但 sebelumnya. 是圣经的看法不一样的， Tetapi berbeda pandangannya dari Alkitab. 圣经的深度高过文化的、文学的人思想中的观念。 Tetapi karena pandangan dari Alkitab itu jauh lebih mendalam daripada kebudayaan ataupun konsep pemikiran daripada manusia itu. 堕落不一定从上面到下面， Karena yang dinamakan jatuh itu belum tentu dari atas ke bawah. 相反的，圣经告诉我们，人堕落是从下面到上面。 Tetapi sebaliknya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa manusia jatuh itu dari bawah ke atas. 怎么讲呢？ Bagaimanakah kita 当 mengatakannya 亚 itu? 当说我要向上帝的时候，我问你，他是要向上或者向下？ Ketika Adam mengatakan saya mau sama seperti Allah, saya mau tanya apakah dia mengarah ke atas seperti Allah atau ke bawah? 他盼望更高， Dia mengharapkan yang lebih tinggi, 他盼望像上帝一样。 dia mengharapkan sama seperti Allah. 这个动向是从哪里受影响的呢？ Dia mendapatkan pengaruh tentang arah ini dari siapakah itu? pengaruhnya dari mana？ 他的这个影响力，他受什么的？亚当受谁的影响？有反面的这个动向呢？ Adam mendapatkan pengaruh dari siapakah? Dia mendapatkan arah yang sebaliknya 在 seperti ini. 神学里面没有人学过这个东 Di 西， dalam teologi tidak ada seorang pun yang belajar tentang hal 但 ini. 我在思想里面，我清楚看到，堕落不是向下，是向上。 Tetapi dalam pemikiran saya secara jelas saya melihat bahwa jatuh itu bukan ke bawah, tetapi justru ke atas. 如果向下， Jikalau itu ke bawah, 亚当做人不愿意，他要像动物一样过犯罪的生活、奸淫的生活、贪婪的生活，这个是向下。 maka Adam sebagai manusia, dia mau jatuh, dia mau ke bawah itu, dia akan sama seperti binatang yang berzina, yang melakukan berbagai macam keserakahan dan sebagainya yang 但是 tidak baik. 圣经反过来告诉我们， Tetapi sebaliknya Alkitab mengatakan 亚 kepada kita, 当向上的意念使他堕落， niat daripada
Adam yang mau ke atas itu membuat dia jatuh. 怎样叫做向上的意念呢？ Bagaimanakah dikatakan tentang mempunyai niat untuk ke atas itu? 要当作我要像上帝一样。 Adam mengatakan saya mau sama seperti 我们 Allah. 都常常我愿像耶稣， Kita semua mengatakan kita mau serupa Yesus. 主我愿像你。 Oh Tuhan, aku mau serupa Yang Engkau, sama seperti Dikau. 我是人， Aku adalah 我要 manusia. 像耶稣， Aku mau seperti 那么 serupa dengan Yesus. 像耶稣好不好啊？ Lalu serupa atau sama seperti Yesus itu baik? 好不好？ 很好，那你有没有像耶稣？尽量努力。尽量努力，你还不敢说你像耶稣，你要像耶稣，要像耶稣是向上， Kita mau serupa atau sama seperti Yesus itu mengarah ke atas. 要像上帝是向上， Mau sama seperti Allah itu mengarah ke atas. 向上应当是好的， Mengarah ke atas itu harusnya itu baik. 向上应当是我们要尊重的， Mengarah ke atas itu haruslah kita 因为 hormati. 人应当向上帝。 Karena manusia memang sepatutnya mengarah atau sama seperti 但 Allah. 是圣经告诉我们，撒旦说我要像上帝， Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, setan mengatakan aku mau sama seperti 我要 Allah. 离开天使的位置， Aku mau meninggalkan posisi sebagai malaikat. 我要向上成为上帝的位置。 Aku mau naik kepada posisi sebagai Allah. 上帝就说你堕落了， Maka Allah mengatakan jatuhlah engkau. 你犯罪了， Kau sudah berdosa. 从此定你是犯罪的天使。 Mulai sekarang aku menetapkan kau dalam malaikat yang berdosa. 为什么上帝这个决定是很不同的呢？ Mengapa keputusan Allah itu sangat berbeda? 为什么人有向上的意念？ Mengapa 上帝说你已经堕落呢？ Mengapa ketika manusia mempunyai niat untuk naik ke atas itu Allah mengatakan engkau sudah jatuh? 向上好不好？ Apakah mempunyai niat ke atas itu baik? 很好 Itu。sangat amat baik. 向上真的好吗？ Apakah mengarah ke atas itu sangat baik? Quy Sungguh định. sangat baik. Ảo. Belum tentu baik. 为什么这种向上是不对的呢？ Mengapa mengarah ke atas seperti ini tidak benar? 有上帝才看见人内心的动机对在哪里，错在哪里。 Karena hanya Allah lah yang bisa melihat motivasi yang ada di dalam hati, di mana benarnya dan di mana salahnya. 在圣诗里面，我们唱：主，我愿像你那样的温柔，我愿你像你那样的圣洁。这是很好的向上。 Di dalam lagu him itu kita melihat, oh Tuhan aku ingin serupa dengan Dikau, serupa dengan kesucianmu, serupa dengan kelembutanmu, serupa seperti ini mengarah ke atas itu memang baik. 我们要效法耶稣基督，做一个谦卑、柔和、圣洁的人。 Kita mau meneladani Yesus Kristus menjadi seorang yang rendah hati, menjadi seorang yang lembut, seorang yang baik. 这个向上是好的， Dan mengarah ke atas seperti ini adalah baik. 但是撒旦向上是完全错误的。 Tetapi setan yang mau mengarah kepada atas itu sama sekali itu 撒 salah. 旦为什么要向上呢？ Mengapa setan mau mengarah ke atas? 因为他妒忌上帝的权威， Karena dia iri hati kepada wibawa dari Allah. 取代上帝的权柄。 Dia mau menggantikan kuasa daripada Allah. 如果以至上的同等， Dia mau setara dengan yang maha tinggi. 那么他就接受敬拜； Maka dia akan mendapatkan penyembahan 如果 pula. 他与至高的同等， Jikalau dia setara dengan yang tertinggi itu, 他就执行审判。 maka dia akan melakukan pengadilan. 这个东西人看不出来， Dan hal ini tidak kelihatan oleh manusia. 人总看外貌，哇，他很追求上面，他很愿意向上，他很好。上帝说不， Manusia hanya melihat yang kelihatan daripada luar. Oh, sangat baik. Dia hanya terus menuntut hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih atas lagi. Tetapi Allah mengatakan tidak. 在教会里面侍奉的时候，你要特别注意这个动机的问题。 Di dalam gereja ketika melayani Tuhan, saudara harus sangat memperhatikan tentang motivasi ini. 很多弟兄姊妹说，我们要有团契，我们要彼此相爱，我们要常常在一起，谨慎，这些可能变成结党的开始。 Banyak saudara-saudari yang mengatakan, oh kita harus saling mengasihi, kita harus menyelenggarakan persekutuan, kita harus menyelenggarakan ini dan itu. Kita harus sangat waspada karena ini merupakan permulaan daripada kita berkelompok atau berpartai. Berpartai-partai，那这是违背圣经的。 Dan ini melanggar perintah Alkitab. 看样子好的东西不一定好， Maka hal-hal yang kelihatan itu baik belum tentu baik. 现象上看见追求的不一定好， Fenomena ketika kita melihat seseorang yang mengarah ke atas itu belum tentu juga baik. 因为撒旦你要向上，跟上帝一样，你是为什么？
Kita kalau bertanya kepada setan, mengapa engkau mau sama seperti Allah? Mengapa engkau mau mengarah kepada atas? 妒忌上帝的位置， Dia iri hati kepada posisi Allah. 宣布有上帝那样的地位。 Dia sangat mengagumi dan mengharapkan bisa mempunyai posisi seperti Allah. 上帝是独行其事，做什么都不必问人，他要这个地步。 Karena Allah melakukan segala sesuatu yang ajaib dengan sendirinya, tidak perlu menanyakan kepada siapapun. Dan setan mau posisi ini. 上帝要作为一个独裁，没有人可以过问他的自由的。 Setan mau menjadi seorang yang otoriter, tidak ada seorang pun yang bisa menanyakan kepada kebebasan dia 如 ini. 果我跟上帝同等， Jikalau saya level setara dengan Allah, 我享受的自由是完全绝对的。 maka kebebasan yang saya nikmati itu mutlak adanya. 决定的事情是没有人可以干涉。 Maka hal-hal yang keputuskan ini tidak ada siapapun yang bisa campur tangan. 但如此， Bukan saja demikian. 当撒旦有一天向上帝的位分的时候， Ketika setan suatu hari itu mempunyai posisi yang sama seperti Allah, 掌握了对别人的控制， maka dia akan menguasai pengontrolan terhadap orang 就 lain. 变成独裁者， Maka dia akan menjadi seorang 他 diktator 就享受人对他的敬 dan 拜。 dia akan menikmati penyembahan manusia kepada dia. 当教会里面，在属灵的团契里面，当有一些人有向上动机，却存着这种意念的时候，上帝说这是邪恶的。 Maka ketika di dalam gereja, di dalam persekutuan tertentu yang mempunyai niat, yang mau mengarah ke atas, mempunyai motivasi seperti ini, maka Allah akan mengatakan ini jahat adanya. 这种动机外面是看不出来的， Dan motivasi seperti ini tidak kelihatan dari luar. 非常危险， Dan ini sangat berbahaya 非常矛盾。 dan sangat kontradiktif. 因为看不出来， Dan justru karena tidak kelihatan, 隐藏着的危机还没有表现。 maka krisis yang terselubung di dalamnya belum dinyatakan. 时间过了一段以后， Setelah berselang waktu, 当这些动机变成果效的时候， ketika motivasi ini berubah menjadi satu akibat, 已经没有办法逃避教会要分裂。以后呢，人要抵挡上帝，很可怕的事情发生。 kita tidak bisa lagi melarikan diri daripada tanggung jawab. Akhirnya gereja akan berpecah dan gereja akan jauh daripada Tuhan. 所以呢， Sesuatu yang sangat mengerikan. 圣经告诉我们， Maka Alkitab mengatakan, 神是鉴察人心思意念的上帝。 Allah itu adalah Allah yang menilik isi hati manusia. 让你早就看出了你动机里面真正要的是什么。 Jauh sebelumnya Allah telah bisa melihat apakah motivasi yang sesungguhnya di dalam hatimu itu. 上帝说你有罪了， Maka Allah mengatakan engkau sudah berdosa, 堕落了， engkau sudah jatuh. 就从天上把撒旦赶下去。 Demikian Allah mengusir malaikat dari surga. 撒旦结果没有达到他要的， Dan setan akhirnya tidak mencapai apa yang dia 他 inginkan. 就变成反对上帝的人。 Dan dia menjadi penentang Allah. 你看见没有？ Apakah saudara sudah 原 melihat? 先要向上， Awalnya mau mengarah ke atas. 好像是追求， Sepertinya dia menuntut. 好像是很好。 Sepertinya itu sangat baik. 结果上帝说你是堕落者， Tapi akhirnya Tuhan mengatakan engkau adalah orang engkau adalah yang sudah jatuh. 你是抵挡者， Engkau adalah penentang. 你是拦阻者。 Engkau adalah penghalang. 所以这一句话的意思就是 Satan 这个字的意思。 Maka kalimat ini berarti itu setan daripada definisinya. 为什么天使长变成魔鬼呢？ Mengapa penghulu malaikat menjadi setan? 他起先不是追求向上吗？ Bukankah awalnya dia menuntut untuk mengarah kepada atas? 上帝说， Allah mengatakan 你向上的动机不是良善的， motivasi engkau mau mengarah ke atas itu bukan bajik. 你要追求更高尚的地位是堕落。 Engkau menuntut posisi yang lebih tinggi itu adalah kejatuhan. 这个在我的思想里面跟整个神学系统的想法完全不一样。 Ini dalam pengertian pemikiran saya dengan semua sistem teologi itu sama sekali 在 berbeda. 所有的宗教里面都没有看见这一点。 Di dalam semua agama yang lain semua tidak melihat tentang hal 有 ini. 圣经上帝的智慧才看到这一点。 Hanya di dalam Alkitab dari hikmat daripada Allah kita baru bisa melihatnya. 这一点叫做什么？ Apakah yang disebut 向 hal ini? 上堕落。 Yaitu jatuh dengan mengarah ke atas. 你说有这样的事吗？ Dan mengatakan sungguhkah ada hal seperti ini? 堕落怎么会向上呢？ Mengapa yang jatuh bisa mengarah ke atas? 神看见的不是上下的问题， Karena yang Allah lihat bukan atas atau bawah. 神看见的离开
本位的问题。 Yang Allah lihat adalah bergeser daripada posisi semula. 圣经里面最可怕的一句话就是离开本位。 Satu kalimat yang paling mengerikan dalam Alkitab adalah geser atau jauh daripada posisi yang 什 semula. 么叫做本位呢？ Posisi yang semula yang harusnya dia ada itu apa artinya? 上帝造你的时候， Yaitu ketika Allah menciptakan 给 saudara, 你安排的本分， status atau identitas yang Allah atur untuk 给 saudara 你安排的地位， dan posisi yang Allah atur untuk saudara 叫做本位。 yang disebut sebagai posisi yang semestinya 一 Anda 个 ada di sana. 位格离开本位的时候， Ketika satu kepribadian meninggalkan posisinya 无 semula, 论向上，无论向下， baik itu ke atas ataupun ke bawah, 上帝说这叫做堕落。 Allah akan mengatakan ini yang disebut sebagai kejatuhan. 用地球做比喻， Kita mengilustrasikannya dengan bumi ini. 你住在地球上， Saudara tinggal di dalam bumi, 有一个原则， ada satu prinsip, 就是地心吸力成为你动态的真正的动力。 yaitu gravitasi itu menjadi momentum sesungguhnya bagi saudara ketika saudara bergerak. 你只能在地心吸力的引导、影响之下过你的生活。 Saudara hanya bisa melalui hidupmu itu di dalam pengaruh dari gravitasi bumi. 如果你向上升， Jikalau saudara naik ke atas, 看起来你是离开地面，进到更高的地步。 kelihatannya saudara meninggalkan bumi dan berada pada posisi yang lebih tinggi. 对上帝来说，你已经失去了应当有的本位了。 Tetapi bagi Allah, saudara telah kehilangan daripada posisi yang semestinya engkau ada pada awalnya itu. 离开本位就是罪的开始。 Meninggalkan posisi semula itu merupakan permulaan dari dosa. 圣经以赛亚书告诉我们， Maka dalam kitab Yesaya dalam Alkitab mengatakan, 撒旦说：“我要与上帝同等。 setan mengatakan aku mau setara dengan Allah. ”他本来是天使， Dia memangnya tadinya adalah malaikat. 天使的地位是神造的，比神更低的地位。 Posisi daripada malaikat adalah yang diciptakan oleh Allah memiliki posisi yang lebih rendah dari Allah. 天使说：“我要与至高的同等的时候， Tetapi ketika malaikat mengatakan saya mau setara dengan yang tertinggi itu, 上帝说：‘你要离开地位了吗？ Allah mengatakan apakah engkau meninggalkan 你 posisimu? 离开我创造你给你的本位吗？ Apakah engkau meninggalkan posisi ketika aku menciptakan engkau itu? 虽然你向上，我还算你是堕落， Meskipun engkau mengarah ke atas, tetapi aku tetap menganggap engkau itu jatuh. 这是很危险的事。 Ini merupakan hal yang sangat berbahaya. 上帝造大卫的时候， Ketika Allah menciptakan Daud, 给大卫一个很特别的身份。 memberikan satu status yang sangat unik kepada 大卫 Daud, 上帝称赞他是合神心意的人， dan Allah memuji dia menjadi seorang yang sangat berkenan kepada 一个 Tuhan, 合神心意的人， seorang yang berkenan kepada Tuhan. 岂不是我们众人的榜样吗？ Bukankah itu merupakan teladan bagi kita orang banyak? 不是我们每一个人的模范吗？ Bukankah itu merupakan standar atau bagi kita semua 为什 orang? 么上帝很不喜欢大卫娶88这件事情？ Tetapi mengapa Allah sangat tidak senang kepada Daud yang mengambil Batseba sebagai 因 istrinya? 为大卫看88洗澡的时候， Karena ketika Daud melihat Batseba sedang bermandi, 他动了意念， dia timbullah satu niat. 离开他的本分， Dia meninggalkan statusnya yang semula. 盼望得到这个漂亮的女孩子做他的妻子。 Dia mengharapkan bisa mendapatkan wanita yang cantik ini menjadi istrinya. 神就不喜悦他， Maka demikian Allah tidak berkenan kepada dia. 神让他自由。 Allah membiarkan dia bebas. 一方面给他自由，一方面观察他以后的行动是什么。 Di satu sisi Allah memberikan kebebasan kepada dia, di sisi yang lain Allah memperhatikan tindak laku dia kemudian hari. 弟兄姐妹，你注意， Maka Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, 神给你自由， Allah memberikan kebebasan kepadamu. 神不让你的自由绝对化。 Allah tidak membiarkan engkau memutrakkan kebebasanmu. 上帝一方面给你自由 Di，satu sisi Allah memberikan kebebasan kepadamu. 一方面观察你的自由 Di，sisi yang lain Allah mengamati kebebasanmu 控制你的自 dan 由， mau mengatur kebebasanmu. 最后要审判你的自由。 Dan pada akhirnya Allah akan menghakimi kebebasanmu. 这个角度来看， Dari sudut pandang ini kalau kita 没 melihat, 有一个人的自由是绝对自由的。 tidak ada kebebasan siapapun adalah kebebasan yang mutlak. No one's freedom is absolute。 Tidak ada kebebasan siapapun itu yang mutlak. 只有上帝的控制权是绝对的绝对。 Hanya kuasa pengontrolan daripada Allah itu yang adalah mutlak di atas segala mutlak. 被造的人要把自己绝对化，已经进到了
被相对受审判的可能里面。 Semua manusia yang diciptakan ini, kalau dia mau memutlakkan yang dia miliki itu adalah dia telah masuk ke dalam penghakiman daripada karena perbuatan dosa dia. 所以绝对有两种， Maka kemutlakan ada dua 一 macam, 种是自我绝对化的相对， yaitu adalah yang satu adalah satu relativisme yang karena dia memutlakan dirinya. memutlakkan relativisme dari manusia。第二种，上帝绝对的绝对要审判人的自由。 Yang kedua adalah kebebasan Allah yang mutlak di atas segala mutlak, kemutlakan yang mau menghakimi manusia itu. 太深太深的道理。 Ini yang merupakan kebenaran yang terlalu mendalam. 上帝对合神心意的大卫另外的看法， Maka inilah pandangan daripada Allah yang lain terhadap orang yang berkenan kepada dia. 他有一些不合神心意的动作要产生出来了。 Maka muncullah ada sebagian tindakan yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. 大卫知道不知道他的自由在上帝的观察下面呢？ Apakah Daud menyadari bahwa kebebasan dia itu di dalam pengamatan daripada Allah? 他不知道。 Dia tidak 我 mengetahuinya. 告诉你，没有一个宗教看这件事情像圣经这样标准、这样清楚。 Saya katakan kepada saudara, tidak ada agama manapun yang melihat tentang hal ini yang sedemikian tepat dan sedemikian teliti dibanding dengan Alkitab. 没有一个宗教有上帝差遣的先知，把这些矛盾的非绝对把它显露出来。 Dan juga tidak ada agama manapun yang Allah memakai seorang nabi untuk menyingkapkan semua kontradiksi hal-hal yang tidak berkenan seperti ini. 上一次我就会告诉你， Di dalam kebaktian yang lalu saya katakan, 拿单在圣经很少出现， Nathan jarang sekali muncul di dalam Alkitab. 拿单最重要的出现就是大卫犯罪，上帝派他的责备这一件事情。 Kemunculan yang terpenting daripada Nathan adalah ketika Daud berbuat dosa, Allah mengutus dia untuk menegur perbuatan Daud. 你看英国的帝国、 Saudara melihat kerajaan dari Inggris, 罗马的帝国， kerajaan Romawi, 他们的皇帝犯罪的时候，有没有神差派这样严厉的先知来责备他们呢？ ketika kaisar-kaisar mereka berbuat dosa, apakah Allah mengutus seorang nabi yang sangat Ayo. keras untuk menegur mereka? Tidak ada. 像欧洲的国家， Sama seperti negara-negara Eropa hari 世界 ini 所有的暴君， dan semua pemerintah militer yang otoriter di dunia, semua kaisar yang diktator 都没有人监察。 tidak ada siapapun yang meneliti mengamati kehidupan mereka. 圣经是完全不一样的。 Tetapi sangat berbeda dengan Alkitab. 拿单说：“你就是那个人。 Nathan mengatakan engkaulah orangnya. ”拿单不怕大卫杀他吗？ Nah, apakah Nathan tidak takut dia dibunuh oleh Daud? 拿单是谁？ Siapakah Nathan? 不过是一个普通人， Hanyalah seorang yang biasa. 但是上帝用他做先知， Tetapi Allah memakai dia menjadi seorang nabi. 他没有政治的权柄， Dia tidak mempunyai kuasa politik. 他没有军事的力量， Dia tidak mempunyai kekuatan militer. 他没有兵丁的武器， Dia tidak mempunyai senjata dari tentara. 凭什么这么勇敢对王讲话呢？ Bersandar kepada apakah dia begitu berani berkata kepada seorang raja? 成为他的后盾， Allah lah yang menjadi benteng penyokong dia. 成为他的指挥。 Allah lah yang menjadi pemimpin 拿 dia. 单的大卫，你就是那一个人。 Maka Nathan mengatakan engkaulah 完了 orangnya. 以后， Setelah itu 拿单就回去了。 Nathan pun pulang. 回去了以后， Setelah dia kembali, 合神心意的大卫就成了一个要面向上帝受审判的普通人。 maka Daud yang berkenan kepada Tuhan itu pun berubah menjadi seorang yang biasa yang menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Orang yang tertinggi, yang berkenan kepada Allah, jatuh menjadi orang biasa yang harus dihakimi oleh Tuhan. 一个最高的人、合神心意的人，他犯罪多了之后，他要面对上帝的审判。一个王犯罪，上帝怎么处理他呢？ Seorang raja ketika berdosa, bagaimanakah Tuhan menyelesaikan masalah ini? 自己处理他所爱的人。 Tuhan sendiri akan menyelesaikan orang yang dia kasihi. 上帝怎样处理这个人呢？ Bagaimanakah Allah menyelesaikan masalah ini kepada orang yang dia kasihi? 让他犯罪所生出来的可爱的孩子一定要死。 Membuat anak yang dia lahirkan setelah dia berbuat dosa yang sangat dia senangi itu harus mati. 我告诉你，每一个孩子都是非常可爱的， Saya katakan kepada saudara, setiap anak itu sangat menyenangkan. 他们的脸孔像天使一样的， Wajah mereka itu seperti malaikat. 他们的皮肤又白又嫩
非常令人喜欢。 Kulit mereka putih, halus dan lembut yang sangat disukai oleh manusia. 你不知道的， Tetapi yang saudara tidak tahu, 这个孩子很可爱， anak ini sangat menyenangkan, 一定有诗； tetapi pasti harus 或者 mati. 这个孩子很可爱， Meskipun anak ini sangat menyenangkan, 又会长大。 dia kemudian hari bisa menjadi 一 dewasa. 个孩子的性命， Hidup daripada seorang 一 anak 个孩子的命运， atau nasib daripada seorang anak 不是你爱他多少就可以决定的。 bukan bisa ditentukan seberapa banyak saudara mengasihi dia, 你所做的事， karena yang engkau lakukan, 你所犯的罪， dosa yang engkau lakukan, 神都看见了。 itu semua dilihat oleh Tuhan. 那么今天我要对大家讲的什么？ Lalu apakah yang saya ingin katakan kepada saudara hari ini? 大卫这个孩子 Anak dari Daud 跟 ini 普通人生的孩子不一样。 berbeda dengan anak yang dilahirkan oleh orang biasa. 普通人生的孩子前途如何，我们不知道。 Orang-orang yang biasa melahirkan anak, bagaimanakah masa depan mereka kita tidak tahu. 可能变成很好的人， Mungkin menjadi seorang yang sangat baik, 可能变成不成功的人。 mungkin menjadi orang yang tidak sukses. 没有人可以知道孩子以后的命运怎么样。 Tidak seorang pun yang bisa mengetahui bagaimanakah nasib seorang anak di kemudian hari. 大卫跟八十八在淫乱中间生下这个孩子， Tetapi anak yang dilahirkan daripada hubungan perzinahan Daud dengan Bathsheba ini, 上帝注定他要死， Allah menetapkan dia harus mati. 上帝注定他不可以活下来。 Allah menetapkan dia tidak boleh melangsungkan hidupnya. 哇，为什么你让他生下来， Oh Tuhan, mengapa engkau mengizinkan dia dilahirkan? 你却不让他活下去呢？ Tetapi engkau tidak mengizinkan dia melangsungkan hidupnya. 我们不明白， Kita tidak mengerti. 每一个人前面的道路，上帝怎么决定，我们不明白。 Jalan di depan setiap orang itu bagaimanakah Tuhan menetapkannya, itu kita tidak mengerti. 这个孩子活了几天， Berapa hari anak ini sudah hidup, 我们不知道， kita tidak tahu. 不到1个月吧。 Harusnya tidak sampai 1 bulan. 生下来以后， Setelah dia dilahirkan, 他就病了， dia pun jatuh sakit, 他就危险了， dia dalam bahaya, 他就面对死亡了。 dia menghadapi kematian. 大卫知道这个孩子刚刚生出来，就有大灾难临到他了。 Daud menyadari bahwa anak ini yang baru dilahirkan ada bencana yang besar menghadapinya. 大卫就躺在地上， Maka Daud pun terbaring di lantai, 不要回房间， tidak mau kembali ke kamarnya, 不要上床， tidak mau naik di atas tempat Dia tidurnya, servan. tidak mau makan, 不要睡觉。 tidak mau tidur. 人就会问大卫啊， Orang-orang bertanya kepada dia, Daud, 为什么躺在地上？ mengapa engkau terbaring di lantai? 哪里有王躺在地上睡觉的？ Mana ada raja yang terbaring dan tidur di lantai? 你来 Oh 吧， bangunlah, 你应当吃饭了。 harusnya engkau makan 大 sekarang. 卫说我不吃， Daud mengatakan saya tidak makan, 我也不睡。 saya juga tidak tidur. 你知道大卫多难过呢？ Tahukah saudara bagaimana susah atau menderitanya dari 如果 Daud 你 ini? 很可爱的孩子生出来一定要死，你可能才明白大卫的心情是怎么样。 Jikalau saudara mempunyai anak yang sangat menyenangkan ketika dilahirkan dan tetapi dia pasti harus mati, maka saudara baru bisa mengerti perasaan Daud pada waktu itu. 你说每个孩子生出来都是很可爱的， Saudara mengatakan setiap anak dilahirkan itu sangat 每 menyenangkan. 个孩子生出来 Setiap anak dilahirkan, 命运都是一样的。 nasib mereka itu semua sama. 我告诉你，不是的， Saya katakan bukan. 只有神知道这个人要怎样被对待， Karena hanya Tuhanlah yang mengetahui bagaimanakah anak ini harus menghadapi perlakuan 因 selanjutnya. 为完全没有把握， Daud sama sekali tidak mempunyai keyakinan. 痛苦的躺在地上， Dia begitu menderita, tidur dan terbaring di lantai. Yang satu, 不吃饭； tidak makan. 第二， Yang kedua, 不睡觉； tidak tidur. 第三， Yang ketiga, 不洗澡， tidak mandi. 像什么王？ Seperti raja yang manakah 一个 itu? 王不洗澡， Seorang raja tidak 一 mandi. 个王不肯吃饭， Seorang raja yang tidak mau 一 makan. 个王不肯睡觉， Seorang raja yang tidak mau tidur. 到底在做什么？ Apakah yang sesungguhnya engkau lakukan? 我太悲伤了， Oh, saya terlalu sedih. 我的爱情结晶变成一个猛受灾难的婴孩。 Kristalisasi daripada hubungan cinta saya menjadi seorang anak yang harus menghadapi 难 bencana. 道这个孩子没有权柄活在地上吗？ Apakah anak ini tidak berhak untuk hidup dalam dunia ini? 你不要问上帝， Jangan tanya kepada Tuhan. 神的主权 Kedaulatan daripada Tuhan 你不能干涉， yang tidak bisa engkau campur tangan di dalamnya. 过问的 Engkau tidak bisa bertanya kepada dia. 顺从以外， Selain daripada ketaatan, 什么权柄都没有。 kedaulatan apapun engkau tidak 所 miliki. 以一天过一天， Maka satu hari lewat satu 他会 hari. 躺在地上，他不要起来， Daud terbaring di lantai dan dia tidak mau bangun. 不要吃饭， Tidak mau makan. 不要进房 Tidak 间， mau masuk ke kamarnya. 不要洗澡。 Tidak mau mandi.
有一天， Suatu hari, 当大卫在地上 ketika Daud di lantai, 看见他的臣仆对话的时候，交头接耳， dia melihat para pejabatnya berkata dengan bisikan, 这个人很聪明， orang ini sangat 他 pintar. 知道他们一定在商量什么事情。 Dia tahu bahwa mereka pastilah sedang berdiskusi 为 berunding 什 satu 么 hal. 仆人跟仆人交头接耳讲话呢？ Mengapa para pegawainya itu saling berbisikan ketika 大卫 berbincang? 太聪明了， Daud terlalu pintar. 马上觉悟， Dia langsung sadar 这个孩子死了， anak ini sudah mati. 他就起来， Maka dia pun bangun. 孩子怎么样？ Bagaimanakah dengan anak? 不回答， Tidak ada jawaban. 说 Jawab. 孩子怎么样？ Bagaimanakah keadaan anak? 孩子怎么样？ Oh anak bagaimana? 孩子已经死了。 Anak sudah mati. 哇，他们不敢讲， Oh mereka tidak berani 还没有 mengatakan. 死，他都这么困难，这么痛苦，这么忧伤。 Sebelum mati dia sudah demikian menderita, demikian sedih dan begitu susah. 我告诉他，孩子死了， Kalau beritahukan kepada dia anak sudah mati, 大卫会不会自杀呢？ bisakah Daud itu bunuh diri? 大卫会不会完全失望呢？ Bisakah Daud penuh dengan kekecewaan? 他们不敢说谎， Tetapi mereka tidak berani 他们 berbohong. 只能诚实说孩子死了。 Mereka hanya bisa dengan kejujuran mengatakan anak sudah mati. 大卫一听见孩子死了， Ketika Daud mendengarkan anak sudah mati, 他没有失望， dia tidak kecewa, 他没有生气， dia tidak marah, 他没有回应， dia tidak ada respon. 他就站起来 Dia pun bangun, 去洗澡， mandi 涂抹膏抹， dan mengoles dengan minyak, 穿漂亮的衣服。 berpakaian yang rapi. 现在我要吃饭 Dia 了， mengatakan sekarang saya mau makan. 他们吓了一跳。 Mereka sangat terkejut. 怎么孩子病的时候， Mengapa ketika anak sakit, 你没有意念活着？ engkau tidak mempunyai niat untuk hidup, 孩子死的时候， tapi ketika anak mati 竟然开通了， dan justru engkau sekarang terbuka, 站起来了。 engkau bangkit, 所以那些人就问他： maka orang-orang itu 当孩 bertanya, 子还没有死以前， sebelum anak mati, 你这么辛苦， engkau begitu 你 menderita, 这么忧伤， engkau begitu susah dan sedih. 为什么告诉你孩子死了你爬起来呢？ Mengapa memberitahukan kepada engkau anak sudah mati, justru engkau bangkit 为 berdiri? 什么你结束你的忧伤？ Mengapa engkau mengakhiri penderitaan dan 为什 kesedihanmu? 么你不吃饭，现在起来又吃饭呢？ Mengapa tadinya engkau tidak makan, sekarang mau bangun dan makan? 大卫回答一句很重要的话： Daud menjawab satu kalimat yang sangat penting. 孩子病的时候， Ketika anak sakit, 孩子没有死的时候， sebelum anak mati, 我以为上帝还可以怜悯这个小孩子， saya mengira Allah masih bisa memberikan belas kasihan kepada anak 我 ini. 还盼望上帝医治他，给他恢复过来。 Saya masih mengharapkan Tuhan menyembuhkan dia, memulihkan dia. 我问你， Maka saya tanya, 上帝知道大卫忧伤吗？ apakah Allah mengetahui Daud bersedih? 当然知道。 Sudah barang tentu tahu. 上帝知道大卫盼望孩子活吗？ Apakah Tuhan tahu Daud mengharapkan anak itu hidup? 当然知道。 Sudah barang tentu tahu. 上帝为什么不听他的祷告？ Mengapa Allah tidak mendengarkan doa dia? 有一些事不必祷告， Karena ada sebagian hal tidak perlu didoakan. 不要以为你的祷告可以改变上帝。 Janganlah sekali-kali saudara mengira doamu itu bisa mengubah Tuhan. 西方基督教有一句话 ：“Prayer changes things。” Dan di dalam dunia barat ada satu kalimat tentang doa, bahwa doa mengubah hal. 我不大相信。 Saya tidak terlalu percaya. 你以为你祷告，上帝顺服你吗？ Apakah saudara kira saudara berdoa maka Tuhan akan taat kepada saudara? 因为你一祷告，上帝的旨意就改变吗？ Apakah saudara kira saudara berdoa maka kehendak Tuhan langsung berubah? 听下面的话， Dengarlah kalimat selanjutnya ini. 神是公义的， Allah itu adil, 神是有主权的， Allah itu berkedaulatan. 神照他的原则做事情的时候， Ketika Allah melakukan apapun seturut dengannya, 没有一个人可以改变上帝。 tidak ada siapapun yang bisa mengubah Tuhan. 甚至你尽是祷告，你也不能改变。 Bahkan sekalipun engkau berdoa puasa, engkau juga tidak bisa mengubah Tuhan. 跪在地上， Engkau berlutut, 你睡在地边， engkau tidur di lantai, 你不洗澡不吃饭，也无济于事。 engkau tidak makan, tidak mandi pun, itu tidak ada bisa mengubah apapun. 上帝定了旨意， Karena Tuhan telah 这一个 menetapkan 犯罪的王， raja yang berdosa ini, 凭着情欲所生的孩子，不可以活在世上。 anak yang dilahirkan seturut dengan nafsu birakhirnya itu tidak diizinkan untuk hidup. 弟兄姐妹，记得 Hai Bapak Ibu 这是 ingatlah, 圣经， inilah 所有的宗教
不同的地方。 Inilah perbedaan Alkitab dengan semua agama yang lain. 你以为上帝像巴利可以听你的祷告，改变他行的事吗？ Apakah saudara mengira bahwa Allah itu seperti Baal yang ketika seseorang berdoa bisa mengubah kehendaknya? 公义的上帝是独行其事，无人可以干涉的上帝。 Allah yang adil, yang melakukan segala keajaiban menurut kehendaknya sendiri, tidak bisa dicampur tangankan oleh siapapun. 怎样蒙上帝所爱， Bagaimanakah saudara bisa dikasihi oleh Tuhan? 怎样合神心意， Bagaimanakah saudara bisa berkenan kepada Tuhan? 当你违背上帝的旨意， Tetap- 行犯罪的事情的时候， Tetapi ketika saudara melanggar perintah Tuhan melakukan perbuatan dosa, 神就决定把你排除在外， maka Allah pun memutuskan akan mengusir engkau keluar. 神就决定收回他给你的恩典。 Dan Allah pun memutuskan akan mengambil semua anugerah yang diberikan kepadamu. 人能改变上帝吗？ Bisakah manusia mengubah Tuhan? 祷告能改变一切吗？ Apakah doa bisa mengubah segalanya? Tidak. 神有比你祷告更大的权威， Allah mempunyai kewibawaan otoritas yang lebih besar daripada 他 doamu. 可以不听你的祷告， Dia boleh tidak mendengarkan doamu. 他可以行他要行的事。 Dia boleh melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan. 大卫的孩子一定要死 Maka anak daripada Daud pasti harus 啊！ mati. 你说原来上帝这么可怕吗？ Oh, saudara mengatakan, apakah Allah sedemikian mengerikan 我 itu? 告诉你 Saya，katakan, 上帝虽然叫这个孩子死了， meskipun Allah membiarkan membuat anak ini mati, 上帝的恩典没有离开大卫。 tetapi anugerah daripada Tuhan tidak jauh daripada Daud. 上帝虽然责备了大卫， Meskipun Allah telah menegur Daud, 虽然上帝刑罚了大卫， meskipun Allah telah menghukum 上 Daud, 帝虽然收回这个孩子的生命， Allah meskipun telah mencabut nyawa daripada anak ini, 还是爱大卫。 tetapi Allah tetap mengasihi Daud. 所以88跟他再生第二个孩子， Maka Batseba dengan Daud melahirkan lagi anak yang kedua. 这个孩子名叫做所罗门。 Anak yang kedua bernama Salomo. 当大卫，上帝就选所罗门作为大卫继承王位的孩子。 Dan Allah pun memilih Solomon untuk mewarisi takhta daripada Daud. 圣经太奇妙了， Alkitab terlalu ajaib. 上帝的做法太反常了， Cara kerja daripada Tuhan itu sangat terlalu tidak lumrah. 我们没有办法了解。 Kita tidak berdaya untuk mengertinya. 圣经就把这些伟大的真理启示给我。 Tetapi demikianlah kebenaran-kebenaran yang agung itu diwahyukan dalam Alkitab kepada kita. 今天我就讲到这里。 Sampai di sini saja hari ini. 我现在需要身体有一点调剂， Saya perlu penyesuaian kesehatan saya 我 sekarang 们低 ini. 头祷告， Mari kita tunduk kepala kita 请 berdoa. 五信长老带领我们祷告。 Sehingga ada 恩主，我们满心感谢主，你不断的帮助恩待我们。我们今天又能够听到你宝贵的真理，求主帮助我们能够常常谨慎自守，过圣洁的生活，过讨主喜欢的生活，让我们知道了大卫所犯的一切错误，我们不再去犯。让我们所能够从大卫的生平当中所好的，能直到他能够讨上帝喜悦的部分，我们也能够好好的去效法，让我们的一生能够成为主你所要重用的人，我们也能够过一个讨主喜欢的生活。求主继续不断的恩待引导我们。Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami di tahun ini. Kami bersyukur untuk semua pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, baik melalui kehidupan daripada Daud yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami tidak melakukannya, tetapi hal-hal yang baik yang merupakan pujian daripada Tuhan sehingga membuat dia berkenan kepada Tuhan, biarlah kami juga boleh meneladaninya. Berikan kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan melalui hidup yang suci dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名，kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.